5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Imran bin Husin daripada Fakulti Pengurusan dan Ekonomi. Saya mengambil bidang ijazah sarjana muda pendidikan ekonomi. Hari ini kita akan membicarakan bagaimana kurikulum tersembunyi sebagai wahana menterjemah falsafah pendidikan negara. Sebelum kita pergi jauh, lebih baik kita mengetahui apa itu kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi merupakan salah satu komponen di dalam kurikulum tidak formal di sekolah. Kurikulum ini juga dikenali sebagai kurikulum tidak nyata. Kurikulum tersembunyi dikatakan lebih mempengaruhi matlamat pendidikan, khususnya terhadap aspek kemahiran, nilai, dan budaya. Kurikulum tersembunyi tidak mempunyai ciri-ciri khusus, tetapi ia berlaku melalui perancangan dan tanpa dirancang. Kurikulum tersembunyi dirancang kerana pelaksanaannya dilakukan secara tidak sedar oleh pihak sekolah dan guru-guru. Oleh itu, kurikulum tersembunyi dapat diartikan sebagai menyediakan pengalaman pelajar yang tidak diduga, yang timbul daripada sesuatu kurikulum, serta juga pengalaman yang timbul daripada beberapa situasi yang terdapat di sekolah. Oleh sebab pengalaman yang diperoleh di sekolah itu membentuk personaliti pelajar, maka kurikulum tersembunyi ini merupakan satu bentuk kurikulum yang penting untuk pembangunan pendidikan. Seterusnya, kita akan membincangkan bagaimana kurikulum tersembunyi, bagaimana pelaksanaan kurikulum tersembunyi sebagai penterjemah falsafah pendidikan kebangsaan. Kurikulum yang tersembunyi berlangsung sama ada semasa pelaksanaan kurikulum, kurikulum tambahan, atau kurikulum. Selain daripada ia boleh dilaksanakan juga secara terancang dan sistematik. Namun begitu, proses pelaksanaannya kerap tidak disedari oleh para pendidik, khususnya guru dan para pelajar, kerana kehadirannya adalah dalam bentuk yang pelbagai. Sebagai contoh, mengalunkan lagu negaraku dan melapaskan rukun negara pada setiap pagi Isnin di perhimpunan sekolah. Ini merupakan satu kurikulum tersembunyi yang berdiri sendiri dalam bentuk akomodasi. Dalam arti kata lain, kelompok-kelompok berkonflik melakukan penyesuaian antara satu sama lain. Oleh itu, bagi tujuan memantapkan kurikulum tersembunyi, adalah wajar seseorang pendidik meneruskan kelaziman tersebut dengan meminta pelajarnya sekali-sekala menyanyikan lagu-lagu patriotik sebelum memulakan pengajaran. Menerusi pengajaran sedemikian, bukan saja pelajar dapat mengerti seni kata lagu yang dinyanyikan secara berulang, tetapi dapat menyedarkan pelajar, yaitu mereka adalah satu bangsa Malaysia yang mempunyai wawasan yang sama walaupun zahirnya mereka berbeza kerana kepelbagaian kaum, status, tempat tinggal, jantina, agama, dan kelas sosial. Ini secara tidak langsung memupuk semangat patriotisme dan perpaduan sesuai dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, kita akan melihat pelaksanaan kurikulum tersembunyi melalui penerapan nilai-nilai murni sesuai dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam sistem pendidikan, para pendidik di peringkat latihan telah pun didedahkan dengan keperluan menerapkan 16 nilai murni merentas kurikulum. Namun, kes-kes seperti pegawai rasuah, pecah amanah, dan salah guna kuasa telah menjadi api dalam sekam dalam masyarakat Malaysia. Senario tersebut menunjukkan usaha membentuk individu intelek
yang lengkap dengan package integrasi dan nilai murni tidak kesampaian. Oleh itu, adalah penting untuk semua pendidik menerapkan 16 nilai murni tersebut yang merupakan kurikulum tersembunyi secara telus dan komited sesuai dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang menerapkan nilai moral dan dalam diri setiap pelajar. Selain daripada pelaksanaan kurikulum tersembunyi melalui penerapan nilai-nilai murni, kurikulum tersembunyi juga dapat dilaksanakan melalui kaedah pengajaran berasaskan masalah. Kaedah pengajaran berasaskan masalah ini membuka ruang pelaksanaan kurikulum tersembunyi secara bersepadu dan sistematik. Pendidik yang menyadari akan keperluan melaksanakan kurikulum tersembunyi ini bukan setakat menggunakan kaedah pengajaran berasaskan masalah yang mengutamakan kerja kumpulan, tetapi akan melaksanakan secara akulturasi. Mengolah, dalam arti kata lain, akulturasi ini bermaksud mengolah kebudayaan asing sehingga menjadi kebudayaan sendiri. Menerusi pengubahsuaian program Apprentice yang dirancang dan digabungkan secara bersepadu dan sistematik dengan pengajaran berasaskan masalah. Misalnya, membolehkan pelajar bukan saja belajar bekerja secara berkumpulan dan menyelesaikan masalah, tetapi pelajar dapat mengetahui betapa pentingnya sikap berdaya saing, komited, iltizam, berani mengambil risiko, dan tidak takut kepada kegagalan. Ini sudah tentu sesuai dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Seperti yang kita ketahui, apabila kita merancang satu matlamat atau objektif ataupun tujuan, sudah tentu kita memerlukan hasilnya ataupun kesannya. Oleh itu, mari kita bincangkan apakah kesan kurikulum tersembunyi kepada sistem pendidikan negara ataupun pendidikan di negara kita. Menerusi kegiatan kurikulum tersembunyi, pelajar dapat belajar banyak perkara dan kemahiran. Kurikulum tersembunyi akan memberikan kesan ataupun impak yang positif yang lebih besar kepada pelajar sekiranya diintegrasikan dengan ko-kurikulum. Pelajar yang terlibat dengan ko-kurikulum sebagai contoh persatuan akan berpeluang menimba banyak pengalaman dari segi membina kemahiran kepimpinan, interpersonal, keperluan keputusan, penyelesaian masalah, dan membuat keputusan apabila menjalani kelas teori. Seperti yang kita tahu, kelas teori merupakan kelas yang sangat sukar bagi pelajar ataupun aktiviti yang dirancang oleh pendidik. Menerusi pengintegrasian kurikulum tersembunyi seperti memberi peluang kepada pelajar merancang dan mengurus sedikit aktiviti persatuan. Dalam arti kata lain, pendidik bertindak sebagai facilitator. Impaknya ataupun kesannya akan menjadi lebih bermakna. Ini kerana pelajar akan mempelajari berbagai kemahiran pengurusan secara tidak langsung yang merangkumi perancangan, pengorganisasian, pengurusan sumber manusia, keuangan, teknologi dan peralatan, menangani konflik, melakukan penilaian, melaksanakan kawalan, dan mematuhi piawaian. Ini seperti yang kita tahu, dan ini adalah sesuai dengan matlamat falsafah pendidikan negara kita, yaitu memenuhi dan menseimbangkan semua pelajar di negara kita.
Berguru ke padang datar dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajal ibarat bunga kembang tak jadi. Nurkilan Sastrawan Negara Usman Awang itu amat tepat menggambarkan tugas guru bukan sedikit dalam mendidik anak bangsa. Cabaran paling besar guru pada hari ini adalah menyiapkan diri untuk menghadapi murid yang semakin terdedah kepada pelbagai jenis maklumat selain membimbing mereka untuk menggunakan ilmu yang diperolehi itu. Demikian pendapat seorang guru, Jaya Letmi Kupusami. Beliau merupakan di antara ribuan warga pendidik yang akan menyambut Hari Guru esok. Menurut guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pelek, Sepang, tugas seorang pendidik bukan hanya menyampaikan ilmu kepada murid di dalam kelas semata-mata, sebaliknya ia lebih daripada itu. Tapi pelajar pada masa kini dia didedahkan kepada pelbagai info, pelbagai teknologi. Jadi minda mereka buka luas. Jadi di sini ada kalanya pelajar mempunyai info yang lebih tinggi berbanding dengan guru. Jadi guru-guru menghadapi cabaran di sini di mana mereka juga meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran berbanding dengan pelajar lah. Pengalaman selama 21 tahun sebagai seorang pendidik tidak boleh diperkecilkan lagi dan kini beliau bertugas sebagai penyelaras unit peperiksaan selain mengajar subjek pengajian am untuk tingkatan 6. Tambahnya mengajar di dalam kelas adalah tugas hakiki guru, namun membentuk sahsiah murid untuk menjadi insan yang berjaya secara holistik adalah tugas sampingan pendidik yang sering dipandang sepi masyarakat. Dan kalau dari segi tingkah laku pelajar dahulu dia dengar nasihat guru. Pelajar kini dia ada yang memberontak pun ada yang tidak dengar arahan guru. Dia membawa masalah mereka dari rumah ke sekolah sebenarnya. Jadi di sini mereka meluahkan perasaan dengan guru. Jadi guru-guru perlu tenang menghadapi situasi inilah. Seorang lagi guru dari sekolah yang sama, Nurlida Deraman, juga sependapat. Baginya tugas guru semakin besar kerana ia bukan hanya dari aspek ikhtisas, malah spiritual dan perwatakan murid. Dan kalau kita tengok pelajar sekarang pun tak samalah dengan pelajar masa dahulu. Sebab pelajar sekarang ni kita perlu layan dia, pelajar ni seperti kawan. Maksudkan walaupun kawan ada batas dia lah, ya. Sebab kita perlu memahami pelajar. Kadang-kadang kalau kita terlalu berkeras, kasar pun tak menyelesaikan masalah. Bertanggungjawab sebagai penolong kanan tingkatan 6, beliau berkata pendekatan berbeza wajar dilakukan kepada murid pra-universiti melalui pengajaran yang lebih berinovasi dan kreatif sesuai dengan perkembangan teknologi pada hari ini. Seperti kelaziman, Hari Guru di negara ini menjadi sambutan penting bagi menghargai jasa guru. Tema sambutan pada tahun ini adalah Guru Pencetus Kreativiti Menjana Inovasi dipilih bertepatan dengan dunia pendidikan pada hari ini. Peranan guru dari hari pertama kita menjejakkan kaki ke alam persekolahan sebenarnya merupakan pembuka gerbang kepada masa depan yang lebih baik. Cabaran masa dan arus pemodenan menuntut peranan guru menjadi pemangkin yang akan mencetus insan kreatif dan berinovasi. Saya Aziz Zunim, ABN News. Secara keseluruhannya, kurikulum tersembunyi perlu dijana secara sistematik dan terancang oleh setiap para pendidik, khususnya guru dan pihak-pihak yang terlibat. Kepentingannya bukanlah setakat mewarnai pengoperasian pengajaran dan pembelajaran, tetapi merupakan elemen penting dalam reka bentuk kurikulum di sesebuah negara. Pendidik perlu melakukan anjakan paradigma, mempraktikkan kurikulum tersembunyi bagi merealisasikan intipati falsafah pendidikan kebangsaan, yaitu memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Pembelajaran daripada kurikulum tersembunyi ini sama pentingnya dengan kurikulum tersurat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.